وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عيسى بن أحمد المنصور ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Aqidatul Mu'minin, muka surat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat fakir. Asal makna fakir ni iaitu tumpuan. Fakir itu asalnya maknanya tumpuan. Dan banyak kali dah kita sebut makna fakir ini. Di malam ni saya tak nak cerita lagi dah. Kita nak baca terus je. Hakikat fakir itu tiada memiliki sesuatu dan diri tiada dimiliki sesiapa, dan redha segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hati penuh tumpuan pada Allah, tidak lagi bergantung dan menumpu kepada makhluk. Inilah yang digelar al-faqiru ilallah, iaitu orang yang penuh tumpuan hatinya kepada Allah. Bila hati tidak lagi bergantung kepada asbab yang beradat, yang hakikatnya tidak boleh memberi bekas, bila hatinya sentiasa bergantung dengan Allah, berpegang dengan Allah, tak mengharapkan sesuatu melainkan hanya Allah tempat harapan dan tempat pergantungan, tidak lagi menumpu kepada asbab yang beradat, tak bergantung hati dengan manusia dan sebagainya, dan hatinya hanya bergantung kepada Allah, maka itulah dia yang digelarkan al-faqiru ilallah. Maka nak jadi orang al-faqir ilallah ni kena melalui perjalanan kerohanian yang panjang.
Yang pertama kena melalui darjah al-khawf dan ar-raja. Yang kedua kena melalui alam zuhud. Yang ketiga alam sabar. Yang ketiga alam syukur. Yang keempat alam ikhlas. Kemudian barulah jadi hal keadaannya bertawakal kepada Allah. Barulah masuk darjah al-faqir ila Allah. Itu kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Baik, kita tak nak cerita panjang tentang fakir ni, pasal kita selalu sebut, kita terus kepada kegunaan akal. Akal itu adalah anugerah Allah. Gunanya, ini hikmah Allah jadikan akal itu gunanya untuk mengenali Allah. Akal juga gunanya membezakan Tuhan dan makhluk. Mana itu qadim, mana itu hudus. Kebanyakan manusia tu, kebanyakan tu, dia ajar lagu tu, kebanyakan. Kebanyakan manusia tidak kenal Tuhan, lalu menjadikan taghut sebagai Tuhan. Wal'iyadzubillah. Apa dia taghut? Asal makna taghut ni ialah yang melampaui batas agama, yang melampaui batas hukum Allah, maka itu namanya taghut. Bukan teruk. Teruk lain, taghut. Ini bukan cakap Melayu, cakap Arab. Ada dalam Quran ni, nanti kita jumpa. Taghut ialah sesuatu yang selain Allah dijadikan sebagai Tuhan. Tambah sikit, dijadikan sebagai Tuhan. Seperti berhala. Orang kafir menyembah berhala, maka berhala tu taghut. Pemimpin yang zalim, iaitu pemimpin yang tak menghukum dengan hukum Allah, maka tu namanya pemimpin yang zalim. Kemudian ideologi manusia. Apa dia ideologi? Iaitu fahaman-fahaman yang direka. Orang yang menjadikan ideologi manusia sebagai jalan hidupnya. Orang yang menjadikan fahaman-fahaman manusia sebagai cara hidupnya, tak menjadikan Islam sebagai cara hidup. Dalam Quran dia kata udkhulu fis silmi kafah. Masukkanlah dirimu dalam Islam keseluruhan. Tapi tak, dia pergi cari ideologi manusia. Ideologi manusia ni disebutkan dalam buku jiwa, ada 17, ada 25. Ideologi yang dicipta oleh orang Yahudi ada 25. Antaranya nasionalisme, tu dia tulis di bawah seperti kapitalisme, iaitu faham kebendaan. Sama juga dengan materialisme, materialism, faham kebendaan. Hidup mesti kaya, hidup mesti berharta, matlamat hidup mencari kekayaan. Itulah kapitalisme, materialistik begitu. Materialism, materialisme, faham kebendaan. Hidup bukan nak cari Tuhan, cari harta. Ini semua faham kafir. Orang kafir semua faham lagu ni. Hidup mestilah kaya, tak kaya berangan. Dan lagi komunisme, faham Marxis, faham menyamaratakan taraf hidup manusia. Tak lebih tak boleh kurang. Mustahil boleh jadi lagu tu. Tapi Yahudi reka supaya orang semua tunduk ke dia.
Maka negara China, negara-negara komunis, inilah dasar dia. Seperti Austria, China dan seumpamanya. Dan lagi faham nasionalisme, faham kebangsaan, semangat perkauman. Ini semuanya taghut. Faham liberalisme, iaitu faham semua agama ni betul. Itulah boleh masuk tokong, boleh masuk gereja. Hari ni masuk masjid, esok masuk gereja pula. Lusa masuk tokong, tulat masuk kuil. Ada duit pergi Israel, masuk Tagalog. Masuk apa tu? Bukan Tagalog, apa nama dia? Sinagog. Rumah ibadat orang Yahudi namanya sinagog. Kita nama masjid, Kristian nama gereja, Buddha nama tokong, Hindu nama kuil, Yahudi nama sinagog. Baik. Itu semua faham kafir yang dicipta oleh Yahudi. Lagi apa lagi? Sosialisme, pragmatisme. Ada 25 pahaman ataupun ism, ISME, bunyinya ism, ataupun isma ataupun ideologi, pahaman yang dicipta oleh Yahudi untuk menyesatkan manusia, lalu manusia duduk dan patuh di bawah pemerintahannya. Hari ini Yahudi sudah berjaya mencipta ideologi itu, dan semua manusia di dunia ini hidup dalam faham Yahudi. Faham yang paling besarnya kapitalisme. Semuanya menggunakan bank Yahudi. Tak ada negara yang tak pakai bank Yahudi. Termasuk Malaysia guna cara Yahudi dalam perbankan dia. Semua duit hotel bukan, duit riba. Macam mana bank nak buat bank Islam? Kalau dasar induk sudah tidak Islam, maka tukar nama je lah. Wadi'ah, apa lagi, murabahah, mudarabah, mudahrabah. Itulah dia. Baik. Dan apa-apa juga pahaman selain Islam yang dijadikan pegangan hati dan cara hidup, maka tu semuanya taghut. Ya, jadikan satu pahaman is the way of life. Jadikan satu pahaman sebagai cara hidup, jalan hidup, panduan hidup, undang-undang hidup. Maka semua tu namanya taghut. Kita dilarang mendekati segala pahaman, panduan, jalan-jalan itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya, wajtanibut taghut. Artinya, dan jauhilah taghut. Orang yang memilih taghut dan cara hidupnya, berarti ia tidak menggunakan akal anugerah Allah. Orang ini dinamakan orang gila, iaitu gila dunia. Orang gila tidak boleh dijadikan pegangan dan ikutan. Orang gila boleh jadi imam. Orang gila bawa bas, kena ikut. Jika dijadikan ikutan, maka mengikut itu pun gila juga. Punca memilih taghut sebagai Tuhan, sebagai tu, tambah sin. Punca memilih taghut sebagai Tuhan, tambah sin. Kerana tidak mengenali Allah, tu punca dia. Barangkali dia cuma hafal sifat 20, tapi tidak mengenal dengan rasaan di mata hati, cuma mengenal ilmu yang dihafaz. Orientalis hafal sifat 20. Orientalis dia hafal lah kitab Syarqawi ala Hudhudi.
Orang orientalis dia hafal Minhajus Salam, kitab tauhid tinggi. Orang orientalis dia hafal kitab karangan Imam Abu Hasan Sya'ari, induknya itu Al-Inabah. Dia hafal. Orang Islam pergi mengaji tauhid ke dia, dia bukan ada agama. Itu yang balik menyesatkan orang. Dia ubah-ubah hal yang hak jadi batil. Itulah haram belajar tauhid dari guru yang kafir. Haram belajar agama dari guru yang kafir. Tapi banyak orang Islam di dunia dah belajar agama dari guru yang kafir, iaitu belajar agama dari orientalis. Sebab nak ambil PhD senang. Maka timbullah ajaran-ajaran, antaranya agama samawi 3. Apa dia? Yahudi, Nasara, Islam. Itu daripada orientalis tu. Orang kita pergi belajar dekat dia di luar negeri sana, dapat PhD, suruh dia balik ngajar. Orang-orang Islam sini pakat percaya habis. Banyak lagi lah antara dia. Baik habis. Mungkin juga langsung tidak mengetahui hal-hal ketuhanan, akhirnya menjadi pencinta dunia. Pencinta dunia tu tahan lagi. Ada yang lebih teruk, pencinta maksiat. Yang lebih hebat, pencinta kekufuran. Pencinta kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Cinta jadi orang munafik. Macam mana cinta jadi orang munafik? Dia suka kalau Islam tu jatuh. Ada mana Islam nak naik, dia suka jadi tali barut kafir bagi Islam tu jangan naik. Tapi mengaku Islam, itu pencinta kemunafikan. Yang orang ni yang macam ni ya, di akhirat nanti duduk neraka paling bawah sekali, kekal dalamnya, wal iyazubillah. Lebih bawah pada iblis, lebih bawah pada syaitan, lebih bawah pada Firaun, lebih bawah pada Namrud, lebih bawah pada Haman dan segala kafir-kafir yang lain. Ni orang munafik. Kalau zaman Nabi ada munafik, zaman-zaman Nabi dulu pun ada munafik. Zaman ni lagilah banyak. Bila dunia menjelang kiamat, yang paling kita takut bukanlah dukhon, bukanlah Dajjal. Walaupun Nabi kata Dajjal tu fitnahnya amat besar, tapi Nabi pesan ada lagi Dajjal yang paling dia takut selain Dajjal yang sebenar, iaitu ulama yang jahat. Aku terlebih takut di kalangan kamu akan kedatangan, akan terbitnya Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar. Siapa? Ulama usuk. Tu Dajjal yang lebih Nabi takut. Pasal apa? Dajjal yang sebenar ada ciri-cirinya yang jelas. Seperti matanya buta sebelah, dia menggunakan ilmu sihir, dia mengaku dirinya Tuhan, dia menunjukkan syurga dan neraka di tangan kanan dan kirinya. Jelas Dajjal. Ni dah ulama usuk, dia cerita bab neraka, dia cerita bab syurga, dia cerita bab fadilat itu, dia cerita bab fadilat ini. Takut kita. Dia pakai sorban besar dari kita, janggut dia panjang dari kita lagi barangkali. Dia cerita bab agama, dia juga pegang dengan Quran, dia juga pegang dengan hadis, tapi dalam dia menyebut itu, dia memutar-mutarkan hukum Allah. Yalhuna alsinatahum bil kitab, memutar-mutarkan lidah mereka itu dalam membaca kitab. Ini lebih teruk daripada Dajjal yang sebenar. Dan di akhir zaman kita hampir-hampir tidak kenal mereka, wal-iyazubillah min zalik. Sebab tu nak mengaji ni kena hari-hari minta tolong Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala istiqamahkan kita belajar di tempat yang benar, tunjukkan belajar tempat yang benar. Siapa boleh mengaku dia lah yang benar? Orang-orang yang benar tak berani pun nak mengaku dia benar. Dia pun mencari-cari kebenaran di akhir zaman.
Tapi orang yang munafik mengaku dialah yang benar, dialah yang hak, dialah membawa agama sebenar, padahal dia pendukung kepada para ketua-ketua munafik. Wal-iyazubillah. Baik. Mengenal Allah bukanlah semata-mata berilmu, tetapi perlu kepada 3 perkara. Jangan kata mengenal Allah tu dengan belajar ilmu tauhid saja. Tapi kena ada 3 perkara. Yang pertama, ilmu. Nak kenal Allah ni kena ada ilmu, iaitu berguru dengan guru yang soleh. Yang ni wajib berguru dengan guru yang soleh. Yang ni yang kita kena cari. Kena minta tolong dengan Allah agar dipertemukan guru yang soleh, yang mursyid. Jangan kira nak mengaji ya saya nak mudah ya. Oh, mengaji ke ustaz tu mudah sikit. Oh, ustaz tu tak payah, semua ni haram. Jaga-jaga. Sebab tu kita kata dulu, ulama-ulama berpesan di akhir zaman bila kita nak ngaji, jangan tinggal minta tolong dengan Allah dulu. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakanlah kepada, ya, kurniakanlah rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kemudian wajib kita ni minta tolong dengan Allah agar diketemukan dengan guru yang soleh-soleh. Wa alhiqna bis solihin, tu perintah Allah. Dan dijauhi daripada guru yang sesat lagi menyesatkan. Ada orang boleh mengaku dia guru yang soleh. Di akhir zaman guru-guru yang soleh tu, dia tak mengaku dia tu soleh, bahkan mengaku dia tu bodoh, jahil, dan dia pun perlu mengaji lagi. Di akhir zaman, guru saya alim 4 mazhab dulu, Allah, dia ni hari Sabtu bawa kitab pergi mengaji lagi. Mengaji lagi dengan guru saya hak nombor 1, Tuan Guru Haji Umar. Siapa dia? Tuan Guru Haji Saleh. Pondok saya mula-mula mengaji ke Kedah tu pondok Lanai, iaitu pondok almarhum Tuan Guru Haji Umar Zuhdi yang alim 4 mazhab. Pondok saya lepas tu pernah mengaji sekejap lah dengan Tuan Guru Haji Saleh Musa, Pondok Syekh, Madrasah Ar-Rahmaniyah, Kampung Bangbul Derdak, belakang Pekan Sik, Kedah. Kejap je, lepas tu cabut. Tuan Haji Saleh ni alim, sangat alim. Tuan Haji Umar ni kawan dia masa kat Mekah. Tapi hari Sabtu dia pergi mengaji dengan Tuan Haji Umar. Saya masa duduk kat Mekah tu, pada yang pesan, ya, apa? Kena muzakarah. Kalau orang yang ngajar orang ni kena pergi. Jadi pesan dia ikut pesan pada M. Tu dia tu kata orang warak yang alim buka pondok pergi mengaji lagi. Ini ke orang panggil dia ustaz lah, tak payah ngaji dah. Tak payah ngaji dah, dah panggil aku ustaz dah, ngaji apa ke dah. Dah jadi imam tak payah ngaji dah. Itu ustaz datang masjid, Pak Imam start betul balik. Tengok berita jam 8. Allah. Yang kedua, amal. Dah ada ilmu, kena ada amal. Amal pula dengan bimbingan guru yang soleh. Amal mestilah ada bimbingan guru yang soleh. Yang ketiganya ikhlas, iaitu dengan matlamat menuntut keredaan Allah. Kita belajar menuntut redha Allah, kita beramal menuntut redha Allah. Jangan nakkan fadilat-fadilat dia. Oh, fadilat itu, fadilat ini, fadilat itu, fadilat ini, amal ini fadilatnya, amal itu fadilatnya.
Boleh tak boleh ke nak pandang fadilat? Boleh. Bagi orang awam yang baru nak berjinak dengan agama tak apalah. Orang-orang awam yang baru nak berjinak dengan agama, Quran tak apa nak baca, kita sebut fadilat tak apalah ke dia. Padanglah dengan dia. Memang yang tu kenal dulu lah. Kita sebarkan khabar basyirah dulu. Khabar gembira dulu. Amal ni dapat pahala besar ni, amal ni dapat pahala besar ni, maka dia pun beramal dan cari pahala. Tapi tak boleh berterusan dengan keadaan faham beramal nak pahala, beramal nak itu nak ini. Kenalah bawa dia pergi masjid ngaji kitab pula, supaya betul niat dia yang sebenar, iaitu menuntut keredaan Allah. Tentang fadilat-fadilat serah pada Allah. Fadilat tu hak Allah Ta'ala. Kita dalam beramal jangan tuntut fadilat, tuntutlah mardatillah. Nak tuntut mardatillah ni kena Allah. Itulah kena belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Baik. Dengan itu akal juga digunakan untuk memilih guru. Akal juga tu ada dua dia juga. Dua juga buang satu, potong. Akal juga digunakan untuk memilih jalan hidup. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan hidup, jalan yang lurus. Renungkan firman Allah Ta'ala, istahwaza alaihimus syaitan wa ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasai mereka, maka ia membuatkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punca kita jadi lupa kepada Allah, cintakan maksiat lebih daripada cintakan ibadah. Akhirnya ibadah langsung dibenci, suka maksiat lagi, pasal kita dah ikut terunjuk syaitan. Maka nak mengaji jadi malas, nak menuntut ilmu jadi malas. Orang jauh-jauh boleh datang menuntut ilmu, orang pondok tidur. Pasal apa? Itulah bila hati sudah dikuasai oleh syaitan, maka berbagai-bagai alasan lah. Itulah ini. Dah lah kita berhenti cakap tu. Kemudian katanya mengenal Allah. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا